Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini dalam pengenalan teknologi maklumat, kita akan masuk tajuk networking. Dalam tajuk hari ini kita nak belajar beberapa jenis network, isu-isu dan bagaimana network ni berfungsi. Kita teruskan. So network ni sebenarnya dia adalah satu jaringan. So inilah cara yang kita gunakan untuk untuk beroperasi. Contohnya kita nak bekerja dalam satu keadaan network, contohnya berada di USAS ataupun berada di mana-mana office. Kita menggunakan komputer. Dekat komputer kita ada printer. Satu printer yang besar, dan ada banyak komputer. So dekat sini kita akan berkongsi satu printer sahaja. Jadi dekat sini dia menggunakan konsep network lah. Network ni dia akan share lah. Semua komputer ni akan hantar maklumat pergi kepada printer berkenaan untuk print. Ini adalah salah satulah ciri-ciri network. Bagaimana network ni berfungsi? Network ni dia berfungsi apabila dua atau lebih device. Contoh device ni adalah contohnya komputer, laptop, printer, game konsol, modem, macam-macam lah. Semua yang berkumpul ni, yang dikumpulkan ni, dia dipanggil sebagai device. Apa yang diperlukan dalam network ni, kita ada software dan hardware. Hardware dia, contoh dia yang ni lah. Kita ada tengok kat sini, kat sebelah ni, belah kanan saya ni, kita ada Ethernet router. Benda ni dipanggil hardware lah. Yang kita tengok ni semua ni hardware dia. Software adalah benda yang kita perlu install, kita perlu setting lah. So dekat sini network ataupun yang kita panggil internet ni, bagaimana datangnya internet ataupun network. Network ni gabungan network yang banyak, contohnya daripada USAS, daripada satu dunia lah, macam-macam tempat network digabungkan hingga menjadi satu network yang sangat besar, iaitu dipanggil sebagai internet. Kalau dekat sini, siapakah pembekal internet? Ataupun kita namakan dia sebagai ISP. Awak beli internet dekat siapa? Jadi dekat sini bila kita cakap je ISP, ia adalah pembekal internet. Contoh-contoh pembekal internet, kita ada TM, kita ada Celcom, kita ada Maxis, kita ada macam-macam kan. Semua yang membekalkan internet dipanggil sebagai ISP. Balik kepada network. Network ni satu rangkaian di dalam satu tempat lah. Network dengan network yang lain, contoh kita ada USAS. Lepas tu kita ada banyak lagi universiti lain. Jadi universiti ke universiti yang lain, dia menggunakan rangkaian, bukan dipanggil network tetapi internet. Nak hubung dia gunakan internet. Elemen dalam network. Elemen dalam network ni, apa yang perlu ada dalam network? Kalau nak jadi satu network, kita kena ada apa? Yang pertama kita ada hub. Lepas tu kita ada switch. Lepas tu ada router, ada modem. Hub ni kita transfer data lah. Macam ni lah hub. Switch, apabila daripada hub, dia akan pergi ke switch. Switch ni dia akan tukar lah. Ni nak bagi ke mana. Router pula tempat dia berkumpul. So ada banyak lah. Ada banyak dekat situ. Ada banyak daripada komputer A, komputer B, komputer C. Dekat situ lah. Semua akan connect ke situ. Modem pula dia adalah benda yang kita gunakan untuk dapatkan telefon, dapatkan internet. Itu adalah benda yang lain lah, satu device yang lain. Contohnya kalau dekat rumah, kita ada router, kita ada modem sebenarnya. Modem tu tempat yang kalau dekat rumah kita ada TM kan, TM masukkan wire dekat situ. Contoh ada dua wire lah, wire DSL ataupun wire fiber optik. Itu dipanggil modem. So dekat tempat yang kedua, kita panggil dia sebagai tempat kedua kita namakan dia router. Router ni tempat yang ada wifi tu, yang kita nak berkongsi dua atau lebih device lah kan. Yang wifi tu dipanggil router lah. Yang modem tempat yang kita nak masukkan internet. Dia translate dulu kepada bentuk yang boleh difahami oleh router. Dekat modem ni, siapa yang menyediakan modem ataupun internet, kita perlu mencari dia sebagai ISP. Ada dua network lah, dia kata dua jenis network, biasanya dekat rumah ataupun dekat office, home and business. Dia bergantunglah kepada package-package. Biasanya benda apa yang kita kena ada dekat komputer, ada NIC, Network Interface Card. Ini jangan risau, kebanyakan laptop semua dah ada dah. Dia ada siap lah benda tu. Ada wifi, dan kita ada juga wire yang kita boleh cucukkan network kabel
tu. Kita boleh cucuk. Cable modem or DSL modem. Benda ni lah, dua benda ni kena ada baru boleh buat network. Okay, ada beberapa jenis bentuk network. Okay, bentuk network yang pertama kita ada bus. Bus tu dia bersiri lah. Dia hanya ada satu, dia susunan lah 1, 2, 3, 4. Okay. Ring. Ring ni dia macam cincin lah, dia bulat. Kita connect dia macam tu, ada komputer banyak keliling. Okay, tu nama ring. Star, dia satu di tengah-tengah dan dipecahkan kepada keliling. So bila dia pecah kepada keliling, salah satu fail, device lain masih boleh lagi menggunakannya. Kalau bus dengan ring ni jenuh sikit lah. Lepas tu kita ada mesh network. Mesh network ni dia macam star sikit, tapi dia semua jenis dia akan connect. Dia akan connect merata-rata lah, macam spider web tu, macam sarang laba-laba. Bila dia connect merata-rata, tu dia panggil mesh network. Okay, ada beberapa jenis juga cara connection network lagi. Architecture kita panggil. Architecture tu design dia macam mana. Kalau tengok kat tepi ni, kita ada client server network. Macam client server yang ni, yang atas ni, kita server ada client. Client tu PC lah. Dan yang kedua kita ada P2P network. P2P adalah wire to wire lah. Ni dipanggil, nampak? Dia ada wire connect ke wire yang lain. So ini P2P lah. Yang satu lagi kita ada cloud computing. Cloud computing kita tak gunakan server kita lah. Kita gunakan server sedia ada pada cloud. Kita akan buat pada cloud. So client akan connect kepada cloud. Okay. Geographic reach. Okay, ni bila kita cakap network, ada beberapa size network kita panggil. Okay, yang pertama kita panggil LAN. LAN ni ataupun local area network, device dia berada di sekeliling kita lah, biasanya satu bangunan macam tu lah. Kita panggil dia LAN. Lepas tu kita cakap wide area network ataupun WAN. WAN ni connect large geographic region. Dia besar lagi, dia lebih kurang ni lah, macam satu tempat yang ada internet. So besar lah kan tempat dia. Dia tak boleh nak guna LAN lah, dia guna teknologi WAN. Lepas tu kita ada MAN, Metropolitan Area Network. Ini biasanya daripada negara, negeri ataupun bandar lah. Satu bandar tu dia punya network yang tersendiri. Tu dipanggil MAN lah. Tapi dekat Malaysia tak adalah kita sampai tahap Metropolitan ni. Okay. Personal Area Network. Ini kita guna within 30 feet via Bluetooth. Kalau awak guna Bluetooth dengan connection kan, Bluetooth dengan printer, connection Bluetooth dengan headphone dan sebagainya, itu dipanggil PAN lah, Personal Area Network. Okay, so body area network, small lightweight BIOS yang implemented in the body. Ini maksudnya kita ada sensor dekat badan. Kat Malaysia tak adalah buat benda ni kan. Sensor yang boleh dikesan lah. Implant tu maksud ditanam lah di dalam badan. Jenis-jenis network yang ada, kita ada wire. Wire yang tadi, ada LAN semua. Lepas tu kita ada juga wireless. Wireless daripada teknologi yang sedia ada lah. Ada Bluetooth, ada Wi-Fi dan sebagainya. Lepas tu kita ada intranet. Okay, network yang digunakan oleh orang dalaman saja. Dalaman, contohnya dalam satu company berkenaan, dia bahagian dalaman sahaja boleh guna. Kalau dekat luar dia tak boleh guna. So dia panggil intranet. Contoh website dia boleh diakses di dalam bangunan saja. Extranet orang luar saja. Maksudnya customer, vendor, supplier, semua benda ni dia boleh connect kepada satu website ataupun satu sistem tersebut, tetapi orang dalaman ni, orang yang bekerja kat situ tak dapat nak akses website tu. Tu dia panggil ni lah extranet. Next kita ada VPN. Okay, VPN ni dia akan tukar kita punya network supaya lebih private, lebih secure. Macam mana cara dia buat? Dia akan gunakan channel-channel server yang berada di tempat-tempat tertentu. Dia translatekan kita punya internet usage kepada benda yang telah disecure lah. Contohnya dipanggil sebagai encryption. Apabila dia encryption benda ni, so orang lain nak trace, dia tak dapat tahulah apa yang kita guna, apa yang kita tengok, apa yang kita buat dengan internet tu. So VPN ni dia akan bagi akses lah. Kebanyakan VPN berbayar lah. Ada juga yang free tapi dia biasanya slow lah. VPN yang bagus-bagus dia laju tapi berbayar. Okay, ni tak perlu. Okay,
apabila connect dengan network kan, kita connect dengan wifi, kita connect dengan apa-apa network lah sekalipun, tetap ada risiko. Risiko apa? Risiko yang kita panggil dia sebagai malware. Malware ni dia adalah malicious software, nama panjang dia. Macam mana malware ni datang? Daripada hacker lah dia buat, sebab dia nak maklumat kita, dia nak maklumat, nak curi data kan, nak curi apa yang kita letak kat internet. Dan lepas tu kita ada phishing, social engineering, DOS atau DDoS attack, zombie, semua benda ni dia digunakan untuk mendapatkan maklumat kita. So apabila kita guna je network ataupun internet, kita terdedah dengan risiko-risiko berkenaan. Awak boleh nampak risiko ni. Okay. Unauthorized network use threaten communication. Okay. Yang ni senang je cerita dia. Kita panggil evil twin attack. Evil twin attack ni dia adalah seseorang hacker, cracker atau sesiapa yang berniat jahat, dia berada di tengah-tengah. Tengah-tengah tu kat mana? Dekat wifi, kawasan wifi, kawasan network lah. Apa yang dia buat? Dia boleh mencuri maklumat yang berada di tengah-tengah. Okey, contohnya, biasanya evil twin attack ni dia selalu pergi dekat tempat awam, dia akan buka satu wifi yang percuma, ada internet. So apa orang akan buat? Orang akan nampak, oh ada wifi percuma, so dia connect. Dia biasa namakanlah wifi dia dengan nama yang familiar, contohnya KFC, McDonald ataupun apa-apalah yang orang kenal. So orang akan connect. Bila connect, dia dapat lihat apa yang orang tu buat. Siapa yang connect dengan wifi network dia akan tengoklah apa orang tu buat. So dia akan tapis maklumat berkenaan dan dia boleh gunakan balik. Contoh awak login account bank, dia dapat tahulah. Awak login media sosial, dia dapat tahu username, password dan sebagainya. So benda ni lah balik dia boleh guna. Inilah antara risiko-risiko lah apabila awak connect dengan public wifi. Seelok-eloknya jangan terus connect kepada public wifi lah. Better gunakan network tersendiri. Kita punya ada network, kita guna data. Kalau wifi yang betul-betul kita kenal, barulah connect. Okay, cara-cara nak securekan network, gunakan username dan password yang tinggi. Contoh password tu, awak kena ada huruf besar, huruf kecil, ada nombor, ada simbol. So semua benda ni dipanggil strong password lah. Dan cara kedua, kita ada biometrik kan. Kita ada thumbprint kan, cap jari tu dekat phone. Itu pun biometrik lah. Firewall yang digunakan kalau awak pegang satu network, biasanya adalah firewall. Kita punya PC pun ada juga. Firewall ni ada dua lah, satu hardware, satu software. Biasa hardware ni dia akan masuk kepada satu sistem dulu lah. Macam dekat gambar kita tengok ni, yang belah bawah tu, yang ni dia panggil hardware firewall. Apa-apa pun dia akan masuk ke sini. Jadi sesiapa nak menyerang, hacker, cracker nak serang, dia akan masuk ke firewall dulu. Kalau firewall ni kuat, dia dapat bertahan lah. Okay. Segala kita punya secure network ni, kita boleh juga gunakan encryption. Biasanya dalam WhatsApp, contoh awak tengok kat setting kan, your chat has been secured. Dia ada encryption. So kalau ada orang nak serang awak punya WhatsApp, tengok, tak boleh. Awak takkan nampak lah dia punya apa yang awak type dan sebagainya. So encryption ni penting lah. Tapi kebanyakan software developer sekarang dia dah buat dah encryption ni. So awak tak tahu apa yang berfungsi di belakang dia. Data juga, kita panggil maklumat. Maklumat juga boleh disimpan di dalam rangkaian. Contohnya hard disk. Hard disk biasanya kita cucuk dekat komputer kan, kita cucuk untuk copy file sebagainya. Tetapi ada juga beberapa jenis hard disk kita boleh cucuk dekat modem. Pernah tengok tak? Dekat router ada hard disk ataupun pen drive kan, USB drive, kita boleh cucuk dekat router. Jadi awak boleh copy paste benda tu dekat dalam router. Tak semualah router boleh buat benda ni. Tapi apabila benda ni boleh buat, konsep dia dinamakan sebagai NAS, Network Attached Storage. Kita boleh simpan dalam network, tapi network tu masih lagi di dalam hard disk kita lah. Cuma hard disk tu diletakkan dekat router. Okey, ini diceritakan tentang encryption. Macam mana encryption ni berlaku, dia kata. Contoh-contoh encryption, kalau dekat wifi, kita panggil wireless network key kan. Password kita masukkan, betul tak? Cara password tu dimasukkan adalah dengan satu kombinasi encryption. Walaupun kita masuk password tu, tapi bila seseorang dia nak hack, dia tak boleh nak jumpa password berkenaan sebab password tersebut telah di encryption kan.
encryption tu dia tukar lah benda tu. So bila awak type 123 dia tak jadi 123 tapi dia jadilah huruf-huruf yang asing lah. Dia akan, awak pun tak tahu itu password. Ini adalah cara-cara WPA bekerja lah. Kalau dulu kita ada WPA, lepas tu kita ada WPA 2, WPA 2 PSK, lepas tu kita ada WPA 3. Untuk zaman sekarang kalau lebih atas tu lebih baik lah. Sebab WPA dengan WPA 2 ni kadang-kadang dah boleh kena hack dah. So wifi pun kena jaga-jaga jugalah. Ada orang boleh hack. Okay. Ada satu zaman dulu, masa zaman saya lah, dia ada satu kisah dia panggil net neutrality. Net neutrality ni buat apa? Dia pun memperkenalkanlah kempen net neutrality ni. Ramai orang nak lah benda ni, tapi tak ada ISP, dia tak buat lah benda ni. Apa yang dia perlu buat? Provide same level of service to all website regardless of their content and purpose. Semua kena bagi sama laju lah. Macam tu. Maksudnya awak access dia apa-apa laman web semua sama. Dia tak boleh lah. Bila awak buka YouTube laju, buka Facebook laju, buka website lain dia slow. Ini bukan net neutrality lah. Tapi sampai sekarang konsep ni tak adalah di-adapt oleh semua ISP. Okay. Pro dia, kebaikan dia, apabila jadi net neutrality ni, website tak boleh disekat. Disekat atas faktor content dan bandwidth. Bandwidth tu berapa banyak lah kita nak gunakan data. Tapi kelemahan dia, ability user to access high bandwidth content may result slower internet speed for other who are connecting the internet using the same ISP. Okay, awak faham kan maksud dia? Jadi dekat sini, apabila kalau kita nak on setiap website tu laju, bayangkan semua orang tengok YouTube pada masa yang sama kan, dekat wifi awak slow kan, betul tak? Dia akan jadi slow. Sama juga yang terjadi kalau lah awak guna data kan, data contoh Celcom lah, semua tengok YouTube kat Celcom. Bila semua bandwidth tu laju dan semua laju pergi ke YouTube, jadi bila laju kita punya apa ni, menara tu tak boleh nak support lah, tak boleh nak support semua orang, dia tak boleh nak bagi semua orang laju. Jadi apa yang terjadi kat sini, jadi orang, setengah orang yang tengok YouTube dia akan slow. Sebab itulah kalau ISP yang bagi, dia kata data unlimited, tetapi apabila kita gunakan data unlimited tu, dia ada sekatan sebenarnya. Lepas 50GB dia turunkan kelajuan sikit. Sebab apa? Sebab dia nak bagi laluan kepada orang yang belum sampai 50GB lagi. Yang belum sampai 50GB, dia bagi laju lagi. Dia bagi laju, dah sampai 50GB dia slowkan sikit, dah sampai 100GB dia kurangkan lagi, dah sampai 200GB lagi dia kurang. Supaya dia tak nak bandwidth ni habis lah. Apabila kuota bandwidth ni penuh, nanti semua orang akan dapat line internet yang slow. Ini adalah network, gambaran network lah. Nampak cellphone tower ni, ada station. Ni telefon. Okey, kita tengok. Ni telefon awak. Tengok, ni telefon. Ada menara-menara. Nampak. So kalau kat sini ada dua lah. Dia nak tunjuk dekat sini. Yang ni mobile phone punya access lah. Satu lagi telefon network ni, wire ni sama ada DSL ataupun kabel optik kabel untuk rumah. So ada dua lah. Kalau untuk telefon tadi, kalau ramai yang guna bandwidth yang sama, dia akan jadi slow lah. Okay. Standard dan protokol dalam network. Ethernet ni adalah kebanyakan daripada wire network. Kalau tengok kat tepi laptop dan sebagainya kan, dekat PC dia ada satu kotak kan. Kalau dekat router awak dekat rumah pun awak boleh tengok, kadang-kadang ada kotak yang boleh cucuk tu sampai 4, 1, 2, 3, 4 kan. Itu bermaksud menggunakan kabel Ethernet. Setengah benda dipanggil PoE, Power over Ethernet. Device require network connectivity and power to be supplied by the network. Okay, dia menggunakan Ethernet, tapi Ethernet yang ada kuasa, yang ada elektrik sikit. Itu dipanggil PoE lah. Kalau untuk telefon, kita panggil ni lah DSL kabel. Dia kecil lagi daripada Ethernet. Lepas tu kita ada Wi-Fi. Wi-Fi semua orang tahu, Wireless Fidelity, nama panjang dia. Lepas tu kita ada LTE. LTE ni sama dengan 4G. LTE ni 4G lah. 4G ni kelajuan internet. Boleh tengok dekat internet, awak search speed 4G. Masa dulu dia adalah mula-mula kita ada 2G,
2G, 2.5G, 2.75G, lepas tu 3G, lepas tu 3.5G and 4G. Dan sekarang kita ada 5G. 5G tak banyak lagi lah tempat yang guna. Okay, ini protokol yang digunakan dalam network lah. TCP/IP. Bila cakap protokol dalam network, dia mesti menggunakan TCP/IP. Transmission Control Protocol, Internet Protocol. Apa yang dia buat? Ini adalah bentuk-bentuk cara dia nak tukar maklumat tu. Kita nak serahkan maklumat tu, kita nak terima maklumat dalam bentuk TCP/IP. Itu nama protokol dia lah. Ni kalau kita cakap cellular network. Cellular tu telefon. Lain-lain telefon semua menggunakan selular. So dekat sini kita adalah 4G dengan 5G lah yang paling laju. Okay, Close Distance Network Protocol. Kalau network yang dekat-dekat, kita panggil dia sebagai Bluetooth, RFID, NFC dengan RDA. Okay. Yang Bluetooth awak biasa dengar lah. FID adalah radio frequency. Yang ni contoh dia dekat kalau pergi pasar raya, ada barang yang dia ada tag. Okay, barang yang ada tag tu, kalau awak tak bayar, bawa keluar je dia akan berbunyi kan. Dia menggunakan jenis RFID lah, dia boleh detect. Dia boleh detect kalau awak tak bayar. Dia ada sensor dekat barang tersebut. Yang ketiga kita ada NFC, Near Field Communication, biasanya credit card. Kalau awak cakap credit card, awak pernah tengok kan Visa Pay Wave, kita wave, ataupun kita tengok apa lagi, Touch and Go kan. Kad Touch and Go kita wave kan, tak sampai touch pun boleh. Okay, itu dipanggil Near Field Communication. Telefon pun sebenarnya dia ada beberapa app lah yang kita boleh buat lah, boleh tukar jadi macam tu. So telefon pun dia boleh bayar Touch and Go, dia boleh bayar ni kalau dekat luar negara, kat Japan semua menggunakan telefon lah. Dia bukan guna kad tapi dia guna telefon, awak touch atau wave dia telefon berkenaan. RDA ni nama lainnya infrared. Infrared ni satu masa dulu benda yang hebat lah. Sebelum ada Bluetooth kita guna infrared lah. Nak transfer satu lagu dia makan masa lebih kurang 20-30 minit. So telefon A dengan telefon B ni dia akan halakan betul-betul depan dia. Depan dia ada infrared. So kita tekan transfer lagu. So tunggulah dalam 20-30 minit siaplah satu lagu. Dia slow lah infrared ni. Sekarang dah jarang digunakan. Hanya digunakan untuk, kalau telefon yang di infrared ni digunakan untuk remote. Remote, nak remote TV ke nak remote aircon kan, boleh kawal guna telefon dia daripada infrared. Macam mana kita nak connect ke network? Saya rasa semua orang tahu kan. Awak buka wifi, kita boleh cari wifi mana yang dalam lingkungan kita yang boleh connect. Okay. Cara kedua, kita ada wifi hotspot. Yang ni mobile hotspot lah. Kalau awak beli mobile hotspot ni, buka dia ada keluarkan wifi tapi dia mobile kan, dia ada bateri dekat sini. Dia boleh habis lah benda ni. Apabila awak menggunakan wireless network, ada beberapa cara dekat sini. Dia kata selalu tukar password, gunakan encryption kalau ada kan. Encryption, awak punya password tu perlulah dengan password yang security dia tinggi lah. Ada macam-macam kan, ada huruf besar, huruf kecil, ada nombor, ada simbol. Okey, seterusnya nama pada network berkenaan kan. Kadang-kadang ada orang dia tak ubah pun nama wifi dia kan. So sepatutnya ubahlah wifi tu, sebab kalau tak ubah biasanya dia ada default code dia. Kalau tak ubah nama tu, kita dapat ada beberapa cara kita boleh tahu password dia tanpa menggunakan password awak. Dia boleh masuk juga. Sebab tu bahaya. Jadi kalau boleh kena tukarlah daripada nama default tu kepada nama sendiri. Password selalu ubah. Enable MAC address. Okay, MAC address ni setiap device yang connect kepada wifi awak, dia ada MAC address, dia ada alamatnya tersendiri. So benda ni tak boleh ubah lah. Melainkan ada beberapa jenis telefon lah dia boleh ubah benda ni. Okay, jadi apabila awak tak kenal je siapa yang connect ke wifi awak tengok MAC address dia dan awak boleh block. Dekat wifi ada fungsi berkenaan, awak boleh je block. Choose a secure location for wireless router. Okay, secure location tu wifi router awak tempat yang selamat lah, bukan dekat tepi tingkap ke dekat mana-mana kan, mudah untuk orang hack. Lepas tu selalu update wifi awak. Itulah. Okey, sekian, terima kasih. Setakat itu sahaja daripada saya untuk hari ini. Okey.